Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Jasmin binti Muhammad. Saya akan membentangkan isu pencemaran air di Malaysia. Pengenalan. Isu pencemaran air di Malaysia bagaikan tiada penghujung. Setiap hari kita akan dikabarkan tentang isu pencemaran air yang berlaku melalui media massa di mana rakyat terpaksa mengharungi situasi tersebut berulang kali. Isu pencemaran air bukanlah sesuatu perkara yang asing kerana ianya memberikan kesan kepada sektor ekonomi, kesihatan serta menjejaskan sumber makanan dan sebagainya. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan kita di mana pencemaran sungai berlaku adalah disebabkan pencemaran air yang telah tercemar. Di mana pencemaran tersebut telah menyebabkan pengguna tidak dapat lagi melakukan aktiviti seharian seperti mandi, masak ataupun mencuci. Okey, punca pencemaran air. Pertama, pembuangan air kumbahan. Air kumbahan atau air sisa ialah yang telah digunakan oleh manusia, termasuklah selepas menggunakan tandas, air mandi atau juga air yang kita guna bila kita basuh pinggan dan baju. Kedua, pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab. Sesetengah pengusaha kilang tidak mempunyai rasa tanggungjawab akan alam sekitar dengan membuang segala sisa-sisa toksik ke dalam laut, sungai atau tepi tasik. Sebagai contohnya, berlakunya pencemaran sungai Gong di mana 4 orang adik-beradik iaitu pemilik kilang tersebut telah ditahan. Kejadian tersebut telah berlaku pada tahun 2020 yang mana kesan daripada aktiviti mereka 4 adik-beradik telah menyusahkan semua penduduk. Pengusaha kilang tersebut telah melepaskan bahan pelarut ke dalam sungai sehingga menyebabkan 4 loji rawatan air di Sungai Selangor terpaksa diberhentikan dan melibatkan juga 7 wilayah Lembah Kelang yang mengalami gangguan air. Okey, ketiga, seterusnya kesan pencemaran air kepada ekonomi negara. Ada 4 kesan di mana pertama ialah sumber air bersih berkurangan, pertumbuhan ekonomi terancam, sumber pendapatan terjejas dan kos pembelanjaan meningkat. Okey, sebagai contohnya, kedai makan akan terjejas dan berkemungkinan mereka terpaksa berhenti operasi perniagaan disebabkan pencemaran ini. Apabila berlakunya pencemaran air, maka ekonomi juga turut terjejas kerana banyak pihak mengalami kerugian. Bukan itu saja, para nelayan juga menghadapi beban yang berat kerana sungai merupakan sumber pendapatan mereka. So, sekiranya berlakunya pencemaran air, maka kehidupan di dalam air tersebut mestilah mati dan menjejaskan ekonomi para nelayan untuk mendapatkan pendapatan daripada menangkap hasil di laut ataupun di sungai. So, kos pembelanjaan juga meningkat bagi kerajaan di mana kerajaan perlu menyelenggara loji rawatan agar masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan segera. Okey, memandangkan kes pencemaran air semakin meningkat, kerajaan telah melaksanakan melaksanakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi memastikan pesalah akan dikenakan denda atau penjara mengikut kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Okey, seterusnya kesimpulan. Air amat penting dalam kehidupan semua orang kerana tanpa air yang bersih, ia sudah tentu menyukarkan kita melakukan segala aktiviti yang memerlukan kita menggunakan air yang bersih. Oleh itu, sama-sama kita perlulah menjaga sumber air di negara kita kerana ianya merupakan tanggungjawab kita bersama. Sekian, terima kasih.